Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang saya nak sambung penerangan saya macam mana cara nak setting kertas, okay, layout supaya kita boleh buat create ataupun kita reka ataupun create lah, wujudkan template title block kita sendiri. Jadi hari tu kita dah terangkan tentang cara nak setting text, lepas tu nak setting layer, nak setting dimensioning. Jadi kali ni saya nak sambung pula penerangan tentang setting setting tentang ukuran kertas. So ukuran kertas ni kita kena tahu berapa ukuran yang ada. Jadi saya buka dulu file yang kita dah buat hari tu. So kita nak sambung kerja. So saya pergi ke open sini. Hari tu saya open dekat sini dan saya pernah open dekat sini. Sekarang ni saya nak open di bawah AutoCAD menu ni, okey. So saya open, saya cari drawing. Ambil masa sikit lah dan saya pergi setting. Okey, setting style saya ni. Setting style. Dan saya open. Okey, di dalam ni saya saja sediakan ukuran kertas supaya awak boleh tahulah kertas ni sebenarnya banyak ukuran dan banyak nama dia lah. Mungkin biasa yang awak tahu A4, okey, yang mana kita selalu guna untuk photostat kertas. Dan ada masa kadang kita beli drawing block, kertas lukisan, ada yang saiz A3, tapi ukuran kita selalu tak berapa tahulah ukuran dia berapa. Tapi sebagai pelukis, awak dah kena tahu, dah kena hafal berapa ukuran kertas. Okey, kertas ni ada berapa banyak jenis. So ada bermula daripada A0. Maksud A0 ni kertas yang paling besar. Okey, ukurannya sebesar ni. Ini A0. A0 ni ukuran dia kalau ikut ni lah ukuran dia 1189 kali dengan 841. Maksudnya yang ini ukuran dia 1189, yang atas ni adalah 841. Okey, ini dalam milimeter. Okey, dalam metrik kita kena hafal yang tu. Tapi bila kita guna ukuran inci imperial, so ukuran dia 46.8 kali dengan 331 inci. Okey, ini adalah ukuran bagi AO. Okey, AO. Bagi ukuran A1 size, apabila AO ni dibagi kepada 2, kita akan mendapat 2 keping A1 size. Okey, satu kawasan, 2 kawasan. Okey, jadi kita akan dapat A1 size 2 keping. Dalam A1 size ni, ukuran A1 size adalah 594 kali dengan 841. Okey, 594 kali dengan 841, 23.4 kali dengan 331 inci. Jadi ini adalah ukuran dia. Okey, sebesar ini. Saya cuba tunjukkanlah otak dia. Okey, sebesar inilah A1 size. Ni. Okey, saya tak terklik. Satu lagi sini, 2. Jadi ada 2 kertas A1 size apabila kita lipat AO. Okey, lepas tu kita pergi pula kepada A2 size. Okey, selepas AO pergi ke A1, dibagi lagi A1 size kepada 2, kita akan dapat 2 keping A2. Apabila 2 keping A2 A1 size dibagi pada 2, bila AO dibagi pada 4 bahagian, kita akan dapat 4 keping A2. Okey, jadi A2 ukuran dia adalah 594 kali dengan 420 dalam milimeter, 23.4 kali 16.5 inci. Jadi inilah bentuk dia, ukuran dia sebesar ini. 1. Okey, 2,
Dan bagi ketiga lah. Okey, jadi kalau kita tengok 1, okey, 2, 3 dan 4. Okey, so ada 4 kalau kita guna A0. Tapi kalau A1 kita dapat 2 keping. Okey. Dan tu pergi kepada ukuran kertas A3. A3 297 kali dengan 420. Okey. A3 kalau di pada A2 kita akan dapat 2 keping lah. Tapi kalau pada A1 kita akan dapat 4 keping. Okey, kalau kita tengok kalau pada A0 kita akan dapat 8 lah. So ini A3 1 saiz, 2 saiz. Okey, sini 3, sini 4. So 5, 6, 7, 8. So 8 keping. Alright, lepas A3 pergi kepada A4. Okey, A4. A4 ukuran dia 291 kali dengan 297 mm, 8.3 kali dengan 11.7. So inilah bentuk saiz A4. Saya percaya awak semua memang tahu sebesar mana bentuk saiz A4. Kemudian A5. Okay, A5. A5 210 kali dengan 148 ataupun 8.3 kali 5.8 inci. Okey, kemudian dapat paper A6 okey, A6 kemudian A6 148 kali dengan 105 okey, ataupun 5.8 kali dengan 41 inci. A7 dua keping ni sebenarnya saiz A7. Okey, A7. So ni ada 2 keping lah. A7 ni A7 juga. Okey, 2 keping A7. Saiz dia adalah 74 kali dengan 105. Jadi yang kita akan biasa gunalah untuk kita setting paper ni adalah A1 size, A2 size, A3 size dan A4 size. Yang ini kita tak gunalah kita tak perlu guna. Okey, boleh saya mulakan cara bagaimana kita nak setting paper. Okey, ada 2 kaedah. Satu, kalau kita guna kat model, kita bagi command MV setup. Okey, MV setup type dia macam ni. Okey, bagi arah ni kat bawah ni kita type MV. Okey, set up. Nanti dia akan keluar lah MV setup. Tunggu sekejap Okey, MV setup dia akan keluar. So kita enter. Bila dia tanya enable space, kita pun yes. Okey. Oh, sorry. No sepatutnya. Dia pergi ke sini pula. Okey, kita balik semula. Macam mana cara nak balik semula? Kita pergi ke input. Okey, ambil pergi MV setup. Okey, lepas tu kita ambil no. Kemudian dia akan keluar. Maksud dia enable paper tu nak terus masuk ke paper layout tak? Okey, kalau kita tak nak, kita terus tulis no lah Nanti kita pergi matrix. Ini maksudnya kita setting di atas setting paper ukuran kertas pada model space sebab ini sekarang dekat model. Okey, model space maknanya ruangan model. So skala faktor kita ambil 1 lah. Kalau kita nak buat setengah, dia ada skala kat sini. So saya nak ajar memang full size. Okey, so 1. So enter. Dan itu kita kena masuk ukuran kertas untuk kita buat. Okey, kalau kita nak buat A1 size, so saya cakap A0 saya tak guna. Yang ni semua kita tak guna. Kita guna A1, A2, A3 dan A4. Jadi kita ambil ukuran tu saja. Kita ambil. Okey. Sekarang kita kena tahu paksi X dan paksi Y. Kalau kita letak sini X, sini Y, maka yang ini akan menjadi bentuknya akan jadi portrait. Okey, kalau kita tengok kat sini, saya buat sini paksi X. Okey, dan sini paksi Y. So, kalau katalah kita ambil ukuran panjang ni adalah 594 dan sini adalah 841, maka kertas yang akan terbentuk adalah secara portrait sebab lebih tinggi, Y lebih tinggi daripada
X. Jadi dia akan terbentuk seperti ini. So ini kita panggil dia jenis layout dia jenis portrait. Okey. Dia akan besar macam ni lah, portrait. Besar sangat tulisan saya. Okey. Ini adalah jenis portrait. So kalau kata kita ambil terbalik pula 841, maka dia akan menjadi seperti ini. Sebab apa? Dia panjang lagi kan. Okey, 841 tu lagi panjang. Okey, kita lukis sekejap. Sini X tetap sama Pak C. Okey, Pak C tetap sama. X dan Y. So Y sini dia jadi 841. Lagi besar lah kan. Sini 594. Jadi keadaan yang terbentuk, layout paper yang akan terbentuk seperti ini. Okey, 841. Jadi kat sini macam ni kita panggil dia horizontal. Keadaan layout paper ni. So, jadi kita kena tahulah mana satu kita nak dulukan bila masukkan ukuran. So, paper side weight ni kita nak editkan dia horizontal ataupun landscape. Sorry. Kita panggil dia landscape. Okey, landscape bukan horizontal. Maafkan saya. Okey, sekejap saya padam. Saya select dulu, lepas tu saya cut. Dan saya masukkan balik. Landscape. Kertas ni dalam bentuk landscape. So, sekarang ni kita nak tahu berapa ukuran kita kena masukkan dulu. So, saya nak buat dia jadi landscape, maka 841 dulu. So, dia punya width tu kita masuk 841. Dan kita enter. Dia tanya high, kita masuk 594. 594. So, kita enter. So, dia terjadi kat sini. Okay, dia ikut layer yang saya dah set up. Okay, saya movekan balik. Dia akan berada di paksi YX. Okay, dia akan berada di paksi YX. Okay, saya galihkan ni je lah saya tak payah galihkan saya punya yang saya dah buat tu. So, saya susun dekat sini. Ini adalah ukuran A1 size. Okay, saya ambil copy. Okay, saya select objek yang saya nak copy. Sama ada select macam ni. Okay, enter. Lepas tu base point ni, sebab dia tak perlu point sangat, kita boleh je letak kat mana-mana berhampiran dengan dia ke. Saya letakkan je lah untuk awak tahu. Okay, ini A1 size. Okay, copy maksudnya dia ada lagi jangan move nanti yang ini pindah sana. Okay, ini adalah A1 size. So, ulang lagi langkah untuk buat A2 size. So, command apa yang kita perlu buat adalah MV setup. Okay, type. Kalau kat sini sebab kita dah sedia ada type tadi. Kalau baru nak type, nak keluarkan command tu, kita kena tulis macam ni lah, MV setup. Okay, lepas tu kita no. Kita ambil metrik. Kerana kita ambil full juga. Okay. Dan kita masukkan paper yang kedua adalah A2. Sama penerangan saya tadi. Okey, kita nak dalam keadaan landscape. Bila landscape, mana kita kena tahu paksi X kan. Mana yang paling besar kena masukkan dulu. So, ini nilai yang paling besar 594. So, masukkan 594. Enter. Masukkan nilai 420. Enter. Okey. Dan dia terjadi lagi sekali. Nampak tak warna kuningnya? Okey. Sekarang ni dia bertindih. Saya takut saya tersalah ambil layer. Okey, saya tersalah ambil layer. Tapi bila kita dah klik tu, maknanya betul lah layer yang saya ambil. Okey, kalau yang lain menyala, maksudnya dia akan pergi. Okey, so saya ambil move. Okey, saya ambil move. Saya klik. Saya bawa sebelah dia. Susun kita susun. Okey. Saya tukar layer, saya klik je, lepas tu saya tekan. Pilih je lah layer yang saya nak. So, objek lain lah. Dan saya pergi copy.
saya klik satu macam ni pun boleh, tak payah select yang macam berkotak tu. Klik, lepas tu saya bawa dia kat sini, klik, ok, enter, dah. Ok, jadi ini adalah A2 size. Ok, langkah yang seterusnya cara yang sama, MV setup lagi untuk paper A3. So benda ni AutoCAD ni sebenarnya dia berulang je, awak boleh faham metrik, lepas tu pilih satu. Ok, lama-lama kita dah mahir. Kemudian kita ambil width paper dia adalah berapa. Ok, A3 size adalah 420297. Kita kena ambil X dulu, jadikan 420 ni. Ok, masukkan nilai 420, enter. Masukkan nilai tinggi 297, enter. So nampak dia hasil begini. So copy, saya movekan dia. Saya tak nak dia duduk bertindih kat situ. So saya klik kat bucu, saya bawa kat sini. Ok, saya tukarkan layer, klik. Okay, kalau lah saya tak nak masih kuning ni kan, saya tukarlah objek lain balik. Ok, nanti dia akan terus terbentuk objek lain kat sini. Ok, so saya copy ukuran A2 size, A3 size, A3 size, klik. Ok, kemudian saya ambil pula untuk A4 size. Ok, ulang langkah, pergi kat MV setup, no, metrik, skala full 1, enter. Ukuran kertas A4 pula, berapa A4? Ambil yang paling panjang ni, 297. Ok, ukuran yang paling besar lah. Tinggi 210. Masuk, enter. Lepas tu dia terbentuk, nampak? Ok, dia terbentuk guna layer yang saya dah tukar tadi. Saya move, klik, enter. Saya tekan tengah pun boleh. Ok, mana-mana point tak ada masalah. Janji selagi dia belum nak bercantum ke nak apa, boleh. Ok, bila dah selesai A4 size, saya copy ukuran ni, bawa ke sini. Ok, kalau macam ni kes saya klik. Macam mana nak buat tu? Saya double klik, saya edit. Macam mana nak edit? Tukarkan dia ni kat bawah. Ok, ataupun saya kecilkan dia pun boleh. Ulang, saya tak nak, saya nak gini je. Alright, ini A4 size. Dah siap. Ok, sekarang ni kita nak buat satu langkah kat sini. Dah siap. Title block belum. Ni baru ukuran kertas. Ok, ukuran kertas. Nak buat border line. Border line sini, kalau ikut, sekejap saya buka sekejap saya punya. Ok, ok, kalau kita tengok kat sini, saya tersalah buka lah, bukan ni. Saya buka lain Tunggu dia open sekejap lambat sikit. Buka saya punya ni, saya dah tahu ukuran kertas. Sekarang saya nak buat border line. So ukuran kertas ni kita boleh tukar pakai layer lain, sebab kita bukan nak dia. Bukan kertas ni kita buat kat AutoCAD ni bukan apa, nak bagi macam guide lah. Lukisan kita mesti dalam kertas A1 size tu, ya. Dalam kertas paper yang kita dah setting tu. So saya tukar bagi dia layer warna lain. Ok, sekarang saya nak buat border. Ini penting, border ni sempadan.
So garisan border ni saya nak tengok ukuran kat sini. So kita buat A1 size dulu ke A4 size. Better kita buat A4 size lah So A4 size kita ambil daripada sini dulu 20. Yang ini saya buat 5. Okay, 5. Okay. So saya buat 5 pun 10 lah. 10. Okay, macam mana cara saya tengok, ingat ni 10 lah, saya akan buat pindahkan dia di 10 nanti. Okay, ini pun ini 5, 10 sepatutnya 10. Okay, so macam mana kita buat daripada sini dululah. Okay, offset. Saya akan ajar awak semua cara offset. So ini kita tolak lah so tak perlu pakai dia lah kalau nak nanti sekarang kita kecilkan saiz dia. Okay, pertama kita nak buat kotak ni ke dalam. So kita bagi command under modify, nama dia offset. Okay, offset ni function dia untuk buat salinan kotak ni dengan berserta ukuran yang sama. Ataupun tak sama pun tak apa, tapi memang untuk copy lah, macam bawa dia ke bawah. Okey, distance yang saya nak adalah 10. Kenapa 10? Sebab kalau ikut dekat sini, borderline dia sini 20. So saya nak buat sini 20, sini 10. Maka saya buat 2 kali lah offset. Okey, 2 kali offset bagi nilai yang sama. So semula enter. Sebab apa saya dah masukkan tadi. Okay, enter. Saya klik. Dia kata select object, maka saya klik. Klik garisan ni, jangan bawa ke atas. Ke atas dia dah keluar daripada ukuran kertas asal. Maka dia mesti ke dalam. Okay, mesti ke dalam. Sekali, klik lagi, sekali. Masukkan ke dalam lagi. Enter. Okay, jadi sekarang ni kita boleh tukar 2 layer ni kepada objek lain. Okay, objek lain. Sekarang 10 dekat sini kita perlu, 10 dekat sini kita perlu. Yang di bahagian bawah ni pun sama. Yang ini kita tak mahu, kita nak buang, sini pun nak buang, yang dalam ni nak buang. Yang kita nak tinggalkan 20 kat sini, maka ni nak buang. So kita kena tahulah, so kena trim. Bukan trim. Yang sekarang dia tak boleh buang dulu. Sebab apa? Dia dalam satu kotak yang garisan yang sama. Kita kena pecahkan dia. So nak pecahkan dia, kita kena exploit. Exploit ni maksudnya nak break lah, putuskan dia daripada satu rantaian. Okay, klik. Okay, sekarang dia dah terputus. Okay, dia dah terputus. So bila saya klik 1, so saya kena klik 4 kali. Sebab dia dah berbeza-beza. Okay, yang ni pun saya nak. Okay, sekarang saya nak buang dulu yang jenis ni. Okay, ni saya nak buang dulu. Alright, sekarang ni saya nak kekalkan ni. Yang lain semua nak buang. So saya exploit lagi. Klik. Saya buat terus sekali arung exploit tadi pun boleh tapi saya saja nak tunjuk awak. Okay, klik. Ni erase. Dah select. Enter. Okay. Lepas tu saya nak sambungkan ni. Sebab dia tak sampai. Dan saya nak buang yang tak perlu ni. So ada 2 arahan. 1 extend, 1 trim. Extend ni maksud kita nak panjangkan dia. Okay, extend. Okay, kita klik kat sini. 1 lagi. Okay, dia dah di-select. Lepas tu dia kata select option, object. Kita enter dulu. Bila enter, dia tanya nak extend yang mana. So kita klik sini. Klik. Enter. Okay. So, bila nak trim pula, kita ambil command trim pula. Okay, trim. Dia kata trim. Select object nak trim. So, saya nak trim ni. Betul, saya nak trim ni. Okay. Tetapi, dia kena ada sempadan nak trim. So, saya nak sempadan dia, nak menyatakan ini sampai sini. Dan nak buang ini je. So, sempadan dia mana satu. Kenalah klik ini. Nak beritahu sampai sini je. So, kita enter. Lepas tu, dia kata trim. Okay, kita klik. Buang yang tak perlu. Enter. Jadi, dah siap yang satu ni. Okay. Kita boleh ulang langkah untuk ni semua. Cara sama je. Okay.
ukuran dia sama 10, 20. So saya buat offset offset dulu 10, enter. Saya buat 2 kali ke dalam. Okey, saya buat sekali arung lah. Klik enter, klik enter. Ini pun sama. Klik enter, klik enter. Okey, dah settle. Lepas tu saya explode. Explode pun saya boleh buat sekali arung. Klik, klik. Okey. Ini pun sama. Macam tu. Okey, ini langkah untuk pantas bekerja lah. Klik enter. Saya dah siap tu. Baru kita buang dulu. Yang mana tak perlu. So, ini kita nak buang. Ini pun kita buang. Kan? Kena faham lah mana satu kita nak buang. Okey. Dah siap tu kan. Tinggal satu ni je. Okey. Kalau nak nampak, tukar layer lah. Tukar layer. Saya tukar layer dulu saya select macam tu. Sekali main zoom in, zoom out. Saya pakai mouse ni. Saya scroll ni. Okey dah. Saya tukar layer kat sini. Jadikan dia objek lain. Okey dah kan. Ni dah settle satu. Belum betul-betul. Saya buang dulu. Mana tak perlu. Kalau kita dah nampak macam mana, kita boleh buat kerja dengan cepat lah. Enter. Okey. Boleh juga satu command sekali je extend. Okey, kita pilih je garisan ni. Okey. Garisan sini. Command yang sama. Kita buat sekali. Lepas tu klik. Tarik. Buat terklik belah sini. Klik sini. Klik sini. Okay. Nampak tak cara penggunaan tu? Kena pandai dan kena cepat. Tujuan AutoCAD pun nak kita belajar AutoCAD ni adalah membantu kita mempercepatkan proses membuat drawing. Jadi kita kena betul-betul gunalah. Ada satu ni satu kali. Tadi saya dah tunjuk langkah cara macam ni kan. Select dua macam ni kan. Kali ni saya nak tunjuk macam ni je. Klik je sempadan. Enter. Terus dipotong. Pun boleh. Okey, dua cara. Satu cara tadi saya ajar macam ni. Trim. Klik ujung ni. Klik sini. Klik sini. Nak bagi awak faham sebenarnya. Sebab ayat kat sini trim kan. Sini. Lepas tu kita kena select ni juga. Okey, ni maksudnya yang terlibat nak trim. Klik. Lepas tu dia suruh trim yang mana, kena ada sempadan. Had dia nak tahu, so kena lah. Macam tu cara. So awak boleh pilih kaedah mana satu yang awak rasa awak mudah faham. Trim. Saya pilih sini je. Okey. Dah siap. Dah siap untuk buat border line. So ni penting border line ni penting. So saya nak tunjuk pula dia punya title block. Okay, title block ni kita kena tahu. So sini sebenarnya 10 kali 15. Okey. Saya silap ni. Okey, 10. Okey, jadi 10 10 saya buat offset 10 10 dulu baru saya masuk yang 85 65. 10 10. Offset sama 10, enter 10 10. Lepas tu offset balik 85. Okey. Offset lagi 65 pula. Enter, ambil sini pula. Okey. Lepas tu kita trim. Dah tahu trim kan? Klik yang ni sebab kita tahu yang kita nak bawah ni je. Enter, buang. Dah siap satu. Okey. Dah settle lah ni untuk A4 size. Okey. A4 size dah selesai. Cuma tulisan ni nanti saya tanya awak. Cakap dengan awak. Okey. Macam mana nak buat. Okey, kita pergi pula A3. Kita cari A3 ni ukuran. Berapa A3 ni ukuran ni? Kita tak nak yang jenis ni. Sebab jenis ni nanti dia makan space. So better kita ambil yang ini. Okey, 10 sama juga. Cuma kita tak tahu berapa ukuran dia. Saya cari sekejap. Dekat depan. Mungkin ada dekat. Tak ada. Okey, so kalau tak ada, kita buatlah ukuran kejap.
Saya ambil dimensi. Saya nak tahu ukuran jap. Okey, kat sini saya nak buat dua-dua, kena buat 25, 60 boleh ni. 60, 70, 70 kita buat 70, 70, sini 100. Ataupun sini 120. Okey. Boleh, itu tak ada masalah. Okey. Mana tadi? Saya salah buat lah. Sini. Okay, 120 Offset dulu 10, 10. 10. 10. Okey, lepas tu kita buat 120. Dan kadang-kadang nama awak panjang, okey. Offset 60. Sini kita kecilkan. 60, 60. Okey, lepas tu kita trim. Dah siap, enter. Okey, lepas tu langkah ni cara lain pula. Ini kita kena ikut yang ini sebab dia kena ada benda border tinggi tu. Okey, dia kena ke atas. So ini kita kena kecilkan. Saya kena kecilkan ukuran ni sebab dia space banyak kat ni. 15, kita ambil 12 12, 12, 12. Ya, ini kita ambil apa dia 30, kita ambil 25 boleh ni. 25 kita nak jumatkan ruang sikit okey, 12, 12. Okey, saya ubah sikit border. Okey, sini 12, offset 12, ubah 12, 12, 12. Ada berapa tadi? 3, 4. 1, 2, 3, 4. So ini kita tukar 25. Okey, offset 25. Kita nak jimatkan ruang. Oh, bukan kat sini, sorry. Kena tengok kawasan mana yang kita, jangan kita buat kat layout, jangan buat dekat sini. Okey, kita dah tersalah tadi, saya buat kat sini, patutnya file lain. Okey, 12. Sekarang ni kita buat 25 lah. 25. Okey, lepas tu kita tengok balik ukuran yang ini. Dah ada 1, 2, 3, 4 dah. Sini ukuran ni 15. Okey, ni boleh 15. Ini 10. Okey, sini 150. Okey, 15 25 dah, offset 15 pula. Itu offset tadi dah 15, 10. Sorry. Oh, 10 ni banyak sikit lah. Kita nanti banyak kita nak buat. Okey, biar dia macam ni dulu. Lepas tu baru kita buat offset yang belah sini lah. So dia 150. Maka bagi 2, 75 lah. Okey, 150, 75 kita buat 2 kali. 1 kali, 2 kali. Lepas tu kita trim. Nampak dia macam ni. Kita trim. Trim garisan sepadan ni, garisan sepadan ni dulu. Enter. Kita buang. Select macam tu. Okey, buang. So yang kita nak buang kat sini, trim. Sini dengan ni. Tengah ni kita nak. Ni tak nak. Okey, ini pun rasa kita kena buang dulu. Okey, dah selesai ni. Kita dah buat ni. Sekarang kita nak buat tahu ukuran yang ini pula. Sini berapa? So 15.
kita ambil ni ke tepi, daripada tepi 25, 15, 30. Okey. Saya offset sini 15, offset 15. Tepi ni. Okey, lepas tu offset 25. Tepi kanan offset 15 semula, nampak? Offset 30. Saya sebenarnya kita kena baca kat sini, tapi sebab saya dah biasa guna, jadi saya tak baca lah. Saya dah tahu. Okey, kita dah terbiasa, dah biasa guna benda ni. Okey, contoh sekarang ni dah selesai. Okey, kita nak trim yang mana? Trim sampai sini. Yang ini kita tak mau. Okey, dah siap. Blok ni kita dah siap. So, kita copy nak masukkan kat sini. So, pattern kita siapkan nama dulu. Okay, pattern kita siapkan nama. Baru kita copy. Okay, saya harap awak faham cara nak buat ni. So, okay, sini kita tengok tulisan yang kita perlu buat. Apa nama? Dilukis oleh, disemak oleh. Okay, tajuk dengan tarikh nombor lukisan. Jadi kita nak buat macam mana? Sekarang ni permulaan, ambil teks. Okay, layer teks. Dan tu cari ni teks, mati teks, klik macam ni ya. Klik dekat sini, agak-agak je. Okay, agak-agak je. Macam ni. Dah. Okay, pilih standard. Okay, standard sebab dia tulisan dilukis ni memang 2.5 je tinggi dia. Lepas tu enter. Klik. Dia rapat kan? Dia rapat, kita kena guna move untuk jarakkan dia dalam satu anggaran 1 mm. Klik je mana-mana. Klik. Lepas tu awak jarakkan sikit. Awak kecilkan sikit ni bagi nampak jarak dia. Okey, dah nampak macam ni. Okey, dah. So, awak copy. Tak payah buat banyak kali. Copy dulu. Nanti kita tukar. Copy, klik, enter. Ataupun inilah. Kita buat untuk yang kedua pula. Okey. Yang tulisan besar ni. Untuk ni nama awak. Okey, jadi kita buat dulu. Siap-siap nanti kita copy semua. Kita ulang lagi. Buat tulisan. Kali ni, awak boleh juga buat dekat sini. Ataupun awak buat kat bawah sikit. Okey, buat takut dia terganggu. Okey, tu yang saya risau tu. Awak buat je kat sini lah. Nanti kita move, tarik dia sampai sini. Okey, lepas tu awak pilih dekat sini 5. Saya guna Arial so saya guna Arial. Nama pelajar. Okey, nama siapa pelajar. Okey, lepas tu okey, move ni awak klik enter, letak je mana-mana. Okey, seeloknya dekat tengah-tengah dia lah. Bawa sama ada awak nak tulis kat bawah ni nama awak nanti, atau awak nak letak kat sini. So, terpulang pada masing-masing. Kalau nama panjang, better letak kat sini lah. Okey, kalau nama tu pendek, boleh letak kat sini. So, kita letak kat sini lah misal ada ruang bawah ni sikit, ruang jarak dia ada sikit. Okey, tepi kiri pun ada sikit. Dah. Sorry. Dia lari, dia ada gangguan tu. Maksud gangguan tu ada point lain yang kacau dia. Okey, saya klik. Dah. Okey, bila dah selesai ni, saya just copy dua-dua ni. Copy tulisan. Enter. Lepas tu base point, dia tanya base point. Boleh buat kat sini, boleh buat kat sini. Base point ni macam satu titik panduan supaya dia tak lari lah. Okey, jadi macam nak paku semat lah kat mana nak letak dia. So, saya ambil paku semat sini, saya pindahkan paku semat sini, point dia. Lepas tu saya ulang langkah, pergi kat sini. Yang ini biar dulu sebab dia akan tulisan warna, tulisan apa, tulisan untuk nama IKM. So, ini pun sama. Dah selesai.
Okay, dah copy. Enter. Dah siap pun. Tukar kat sini. Double klik. Highlight kan. Tulis disemak. Oleh siapa. So, kalau nama saya lah kat sini nanti. Okay. Nama pengajar lah. Okay. Lepas tu dilukis oleh. Ditukar tajuk. Tajuk ni XX ni macam beritahu awak lah, nanti kita tukar. Allahuakbar. Awak ni tajuk ni pun nanti kena tukar. Okey. Dan pergi kat sini, tarik. Sama juga tukar. Sini simbol. Nombor lukisan. Okey. Sebenarnya satu lagi kena buat. Saya nak buat kat tengah-tengah ni sekejap tadi ukuran dia berapa? Kita tengok sekejap. Kita boleh tengok kat sini. Distance. Okay, type DI. Distance. Kita ambil jarak ni dengan sini. Berapa jarak dia bagi? 65 bagi 2. (32.5). So, awak bagi kat sini offset 32.5. Sebab saya nak masukkan skala, dia tertinggal ni. Okey. Trim. Copy. Ulang langkah. Dua-dua ni boleh. Klik. Bawa kat sini. Okey, ni tukar skala. Ini tukar simbol. So, dah selesai. Okey. Jadi macam ni. Last sekali ni tajuk. Langkah yang sama. Teks. Klik. Lepas sini ke hujung. Masukkan saiz tulisan. Ambil 7. Type Institut Kemahiran Mara. Jasin. Klik. Dia rapat sangat ni. So, kena movekan dia. Ambil move. Okey. Klik. Enter. Select dia kat sini. Atau tak nak, pergilah jauh sini pun boleh. Janji dia ada panduan untuk nak tarik dia, nak adjust dia. Kena tengok tepi ni. Kena tengok ruang atas bawah. Dia sama tak? Okey. Okey, dah. Sudah selesai bahagian A4 size. So, saya nak kecilkan dia sikit. Saya ambil size tu. Tak boleh. Saya tukar 20 lah. Okey. Ni saya kecilkan. Okey. Movekan dia balik. So, dah selesai A4 saya. Okay. Sekarang saya ulang langkah. Sebab benda yang sama, saya copy tulisan ni dekat ruang-ruang ni. Okay. Tapi, mesti ada point dia. Sebab saiz tak sama. Okay, saiz ni tak sama. So, saya kena copy je. Copy ni dulu. Bagi dia sama. Sebab dia sama lah ni. Boleh lah sebab dia sama. Klik. Bawa dekat sini. Ni saya nak ajar cara cepat nak guna lah yang ini dilukis pun dekat sini. Nampak? So, ni ada sedikit bahaya. Okey. Kita buat ni dulu. Kemudian tu copy tajuk ni. Sebab apa tu tak boleh? Sebab dia ketinggian yang berbeza. Okey. Ni sama 10-10. So, kita boleh copy. Ni awak kena move lah. Bagi dia sama sikit. Ni nak tulis Jasin penuh pun boleh. Adjust. Type Jasin. Okey. Lepas tu awak boleh move lah.
Okey. Ini pun sama. Ayat dia copy. Jarak dia lain, jadi awak ambil sikit dua-dua dulu. Ni cara mudah saya ajar senang. Copy nak cepat kerja. Oh sorry, sini ayat dia lain. Okey, dah siap. Dah siap. Sini pula. Kita kena tahu apa dia. Sini dilukis, disemak bersamalah. Okey, cuba tengok ayat dia dekat A2 Science. Dilukis, disemak. Okey. So sebelah-sebelah. So saya copy, dilukis dulu dengan disemak, tapi saya letak kat tempat lain. Saya letak tepi ni dulu. Okey, nanti saya movekan dia, dilukis dulu. Saya klik, saya adjust sendirilah Saya adjust sikit bagi dia bawah. Okey. Yang ini sebab dia besar, ada ruang. Tadi 10, ni 12. Kita boleh letakkan dia ke bawah sikit lah. Jadi copy. Ini ada sedikit bahaya lah sebab dia dah lari. So kita just copy yang ini je lah. Okey, tak payah copy lain. Kita copy ni, kita ubah. Ya. Tengok sekejap ke bawah lah. Ni simbol. Okey, kita ubah ni disemak oleh. Okey, asal kita tengah buat ni, better kita save. Okey, takut kita dah penat lukis, tiba dia jam. Bahaya. So lepas tu dah sudah ni, tarik pula. Sini tajuk apa beza? Sekejap sama je. Saya silap lah. Ini tajuk, ni IKM. Tentareng. So dilukis ni betul. Ni tak ada. Buang. Ni tukar disemak. Ini tak ada. Sini kena trim. Sini tajuk. Okey. Tu. Lepas tu tarikh nombor lukisan. Tarikh nombor lukisan. Okey, lepas tu sini skala simbol. Okey. Simbol. Okey, siap ni. Simbol nanti saya akan ajar. Ukuran dia nanti boleh je lah saya kopikan ni. Saya kena tahu dululah, saya ajar siap-siap. Kita tengok ukuran dia ni berapa. 11. Diameter dia berapa? Diameter 10. Okey. 11, 10. Jarak dia antara ni berapa? 7. Okey. So 7. Ni sudut 15. Okey. Macam tu lah ni nak tahu ukuran je, tak penting. Nanti sekarang saya ajar. Okey, ni saya nak sudahkan dulu. Sekejap.
Saya nak sudahkan dulu tajuk dah. Logo ni IKM lah, perkataan IKM. Kita boleh buat dekat sini macam ni. Okay, klik je. Ambil ketinggian dia 7. Institut Kemahiran Mara Jasin Melaka. Okay, lepas tu kita tengahkan. Kita highlight. Kita penuhkan. Kita tengok tengah. Okay. Lepas tu kita move. Bagi dia tengah. Ni pun bahaya juga ni. Okay dah. Lepas tu kat bawah ni kita tulis dia description. Kita copy. Tak payah copy. Kita ni nak panah kat sini. Kita buat. Kita type. Pakai 5 mm. Description. Okay. Lepas tu kita move. Description. Okay, lepas tu nombor item, nama of item. Okay, sekejap dia ke sini. Copy and kita buat kat sini. Nombor item. Okay, kita move. Besarkan, dekatkan sikit. Tadi macam ni. Okay, kita copy. Sebab kita nak dapatkan sama dia punya ketinggian dia tu. Sama. Supaya tak lari lah. Number of item. So, kita move. Pastikan F8 kita on. Okay. Jadi dia auto ni on. Jadi dia tak boleh lari. Mana boleh? Mouse dia boleh pergi. Tapi dia tak boleh pergi ke atas ke bawah. Ini apa tadi? Material quantity remark. Kita tukar material. Dia susah sekejap je. Quantity remark. So kita move. Pastikan cara cakap tadi lah. F8 kena tekan. Okay, ni kita move bagi dia sama. Copy lah. Klik move. Okay, ni tahu kena command move lah. Ada tulis move tu. So awak boleh je awak study sendiri. Awak klik kat sini move. Ni copy. Ni stretch. Maksudnya stretching. Macam awak stretching renggangan. Kan bahasa Inggeris, rotate, pusing mirror, buat pembalikan skala. Okay, lepas tu trim, ni, lepas tu nak extend, penambahan. Lepas tu ada fillet, ada chamfer. Okay, lepas tu ada array, cara pola, ada array, cara salinan. Array ni maknanya salinan banyak cara 4 segi, salinan cara banyak, cara ikut dia punya alur, satu lagi ataupun garisan naik, ataupun satu lagi cara bulatan. Lepas tu offset ni maksudnya dia nak buat salinan yang sama jarak dia. Okay, settle. Ini dah selesai. Okay, dah selesai ni. Apa yang perlu kita buat untuk buat dekat sini sama, kita copy je. Cara dia copy. Okay, klik sini ke sini. Okay, enter. Dia tanya base point, kita ambil bucu. Kita tak payah ambil garisan ni sekali. Sebab apa? Garisan ni dah ada. Nanti bertindih. Jadi kita ambil yang bucu je. Klik bucu, jumpa bucu sini. Nampak tak? Awak tengok saya kan dia mana ada garisan tepi tu, tapi dia berpandu pada bucu. So bucu point saya kat sini. Dah siap lah tu.
escape. Jadi dah selesai cara MV setup dan paper pada model. Okey, paper pada model. Nanti sesi yang berikut saya akan ajar paper pada layout. Okey, so saya tak nak rekod lama-lama, saya ambil yang ni je. Okey, terima kasih menonton. Nanti saya akan sambung untuk buat simbol kita buat macam ni. Nilai objek circle tadi center diameter dia 10. Okey. Lepas tu kita buat garisan center line daripada bucu sini, tarik je dulu. Okey. Lepas tu kita buat garisan ni juga, bucu quadrant tu. Lepas tu kita lebihkan sikit. Dia mesti kena lebih dia, syarat dia memang kena lebihkan. Jangan terlupa ni. Okey. Kan bukan saya cakap dalam textbook. Kemudian kita tengok berapa jarak dia tadi, 7 kan? 7. Kecil ni tak tahu lagi. 7. Okey. 7, 11. Kita buat jarak daripada sini, garisan, kita offset 7. Okey, ni garisan dia. Kita unjurkan. Ni dia panjang sikit. Kita klik bawa sini dia tak sampai ni. Extend. Kan dia tak sampai. So dia sama. Saya tarik dia ke bawah ni macam ni. Ini klik, saya tarik je pun boleh. Tapi bahayalah, takut tersalah, kena tekan F8 tu lah. Okey, lepas tu macam mana nak dapat bulatan ni? Okey, dia bersudut 15. Okey, bersudut daripada sini ke sini, sudut 15. Jadi saya kena onkan angle ni, tekan 15. Sudut 30 kan? 15. Sekejap saya cuba 15. Klik line, saya buat 15. Tu nampak? Okey. Saya panjangkan. Okey. Kita tengok besarkan. Dia tak sampai. Okey. Kita boleh extend. Okay. Dia sebab sudut 30, so sini 15, sini 15. Offsetkan dia 11. Kenapa 11? Ini jarak dia. Sini ke sini 11. Okey. Kemudian saya tukar layer sini, jadikan objek lain. Okey, garisan ni pun sepatutnya objek lain lah, tapi saya tak jadikan dia. Saya buat macam ni. Klik. Saya tarik ke sini. Lepas tu saya guna layer objek. Saya cantumkan sini dengan sini. Okey. Lepas tu saya trim mana tak perlu. Ni saya nak buang, sini pun saya nak buang. Kemudian saya mirror. Ini sebab ni sama, sebelah ni pun sama. Saya tak payah nak buat 2 kali. So saya ambil mirror, saya klik garisan ni je. Ni tak payah sebab dia dah ada bawah ni. So enter. Saya klik garisan tengah sebagai panduan. Kan nampak tu? Okey, saya bawa sini lah, lagi senang. Enter. Lepas tu saya trim yang tak perlu. So ini dah siap. Yang ini kita boleh trim, Iris. So dah jadi. Okey, dah jadi. Tapi bulatan kecil belum. Kita ambil bulatan 2 point dia. Okey, 2 point. Titik sini dengan titik sini. Okey, lepas tu kita move. Titik di tengah ni, bawakan dia kat tengah sini. Dah siap. Okey, lepas tu apa perlu buat? Kita masukkan dekat simbol sini. Tengok muat tak? Move. Ini unjuran sudut pertama.
Ini dipanggil unjuran sudut pertama. Sudut ketiga. Sudut ketiga. Kalau dia ketiga, maka dia ketiga lah. Okey, kalau pertama, dia pertama lah. So, kena copy ni. Saya nak tunjuk kat awak. Okey. Duduk di tengah ni pun boleh. Satu macam ni. Copy. Bulatan ni. Bulatan je lah. Copy Tengok saya buat. Bawa kat belakang. Lari. Move. Ini iris. Ini tarik. Kita move sekejap So, ini adalah unjuran. Kejap. Saya silap buat. Okey, dia sekarang ni 2. Ni unjuran sudut ketiga. Maksud ketiga, bila kita pandang belah kiri ni, kita lukis kat kanan unjuran sudut pertama. Sorry, ni pertama. Ketiga, bila kita pandang sini, lukis belakang. Betul lah. So, betul. Saya lukis betul. Saya dah keliru dah. Okey, iris. Center, iris bukan move. Move kat sini lah. Nak bagi buat 2 lah senang. Ini ketiga. Tak ikut lah. Ini sudut ketiga. Kena hafal ni. Sudut ketiga maksud dia bila kita berada di belakang objek ini, kita duduk dekat sini, kita dapat memandang garisan ni dengan nyata. Jadi dia akan jadi bulatan nampak. Okey. Lukis di belakang dia balik. Ni unjuran sudut ketiga. Kalau pertama, kita duduk di depan dia. Di belakang. Di tempat yang sama juga. Kita juga duduk di sini, tapi kita lukis di depan. Itu maksud dia. So, saya copy dia ni. Sekejap, saya copy dia. Okey, saya copy. Keadaan dia macam ni, berbeza. Okey. Bila saya pandang daripada sini juga, ni pun tadi saya duduk kat sini Bila saya pandang daripada sini juga, memandang ke sini, saya akan nampak dia ni dengan nyata, tapi saya akan lukis dia, meletakkan kedudukan yang pandangan saya sini, belah kiri ni, ke belah kanan, sebelah kanan ni, sebelah kanan objek ni. Jadi ini dipanggil first angle. Kalau kita duduk di sebelah kiri ni, tapi pandangan saya kiri ni, saya letak di sebelah belakang saya. Okey, belakang objek, maka inilah sudut ketiga. So, pilihlah nanti mana satu perlu. Sama ada unjuran sudut pertama ataupun ketiga. So, saya tulis kat sini supaya awak faham dan awak hafal lah objek ni. Sudut ketiga. Saya move. Copy. Ini sudut pertama.
atau kita panggil first angle, third angle. Bahasa Inggeris je lah. Setakat bahasa Inggeris dengan bahasa Malaysia je lah. First angle. Okay, first angle. Ini third angle. Okey, kita move bagi cantikkan, kemaskan. Okey, siap. So kita boleh pilih lah. Kalau kerja kita pakai third angle kita ambil simbol ni. Kalau first angle. So saya buat je dulu salah satu. Okey, nanti boleh masuk kat sini simbol juga. Okey, kalau third angle kena check lah ya. Saya select ni je. First angle, ini saya try buat third angle. Masukkan je dalam ni. Ini pun kalau tu dekat sini. Sama ada third angle ke first angle dekat sini. Sini tak muat. Okey, tak muat. Jadi kita ubah je kat atas. Okey, itu je pelajaran kita hari ini berkaitan dengan setting paper menggunakan MV Setup. Okey, command dia MV Setup. Okay, kena ingat MV Setup. Ni cara command MV Setup. MV Setup. Okey, saya save. Saya save dulu. Saya tak boleh buat kat sini dulu. Nanti saya akan sesi dia akan datang. Saya akan ajar yang layout pula. Okey. Terima kasih kerana sudi mendengar saya punya penerangan. Okey. Terima kasih.